Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera bosku. So hari ni kita nak unboxing. Kita unboxing line winder. Line winder dari Daichi Cycle. Cia, aku pun tak tahu macam mana nak pronounce dia. So basically benda ni adalah line winder. So line winder ni keluaran daripada Daichi Cycle. Nampak tak? Daichi Cycle, tengok sikit. So ini dia, nampak. Okay, pusing. Okay. So basically line winder ni sama je macam line winder yang biasa lah, yang lain. So cuma advantage-nya yang ni dia ada recycle. Recycle ni, so recycle ni aku boleh masukkan tali ke dalam bekas dia balik. Aku boleh recycle balik tali, masukkan dalam ni. So sebelum kita unboxing ni, kita sembang-sembang sikit lah line winder, tentang line winder. Basically apa tu line winder? Line winder ni adalah satu alat untuk membantu korang memasukkan tali ke dalam spool mesin, sama ada bed casting ataupun spinning. So bila korang guna line winder ni, dia akan ada tension lah dekat tali tu, dia tak free. So bila korang masukkan, dia akan padat dan cantik. So untuk siapa line winder ni? Okay, line winder ni terpulang kepada sesiapa pun yang nak beli, yang merasakan benda ni penting. Sebab apa? Macam bagi aku lah, kenapa aku beli line winder ni. Sebenarnya boleh je korang masuk tali manually kan, korang buka, korang pusing. Tapi kalau manually kena ada cara dia. Sebab okay, bila tali korang keluarkan straight macam ni kan, ni aku demo sikit. Okay, tali ni kan, bila kau keluar straight macam ni, salah buka bosku. Ni tali yang keberapa tah, aku dah tak ingat. Okay, sabar iklan. Ya. Okay lah, kita ambil ni lah. Ambil pink sikit. Pingu. Okay, basically bila korang, ni tali Dr. Break Super darab 4. So dia 4 kali lah, 4 kali sulaman. Berapa LB? 10 LB. Color pink bosku. Okay, tengok sikit. Okay, so basically kalau korang masukkan tali dalam spool kan secara manual, korang kena cari satu benda untuk bantu dia berada dalam posisi macam ni lah, straight, supaya tali tu boleh keluar macam ni. Dia boleh keluar straight dan dia tak keluar macam ni. Dia keluar bukan keluar dari tepi, dia keluar straight ikut dia punya design ni. Design aku tak tahu cakap. Okay, korang tengok ni lah. Okay, dia keluar macam ni kan, dia kena macam ni, straight dia tak boleh keluar macam ni dari tepi. Kalau korang nak isi tali, korang tak boleh keluarkan dia macam ni. Sebab apa? Kerana putaran. Kalau korang tengok kan, aku tak ada contoh lah spinning. Kalau korang tengok mesin spinning, tali dia keluar macam ni. Ni dia punya spool kan, dia akan keluar tali macam ni. Kalau sistem dia kan, spinning dia akan keluar macam ni. Kalau back casting pula, dia akan keluar macam ni. Dia akan menegak. Okay, sebab apa? Kerana bila tali ni keluar macam ni, dia keluar macam ni kan, dia akan bersimpul. Lama-lama kan dia akan bersimpul. Dia akan jadi knot. Kau perasan tak kalau korang pakai spinning kan, kau main casting banyak kali kan. So kalau luar kau tu berat, bila kau pusing kan, luar kau tak twist, kau tak kasih wheel punya clip, dia akan jadi, orang panggil wheel knot. Dia akan jadi macam ni lah, bersimpul. Kau boleh jadi macam ni, ada simpulan kan. Sebab tu lah korang kena keluarkan tali macam ni, straight. So bila korang keluarkan tali straight macam ni, dia kurang sikit lah dia punya pintalan tu. So bila kau masuk dalam mesin pun, bila kau cast, dia tak adalah jadi wheel knot. So tu kalau kau keluarkan cara manually. Sebab bila manual banyak benda lah, kau kena keluarkan straight, then kau kena ada satu pressure dekat sini. Bila dia ada pressure, dia masuk dalam spool. Bila kau tarik kan, kau karau masuk dalam spool, nanti dia akan tegang. So belitan dia pada spool, dia kemas lah. Dia tak seimbang. Kadang-kadang macam
bila dia free kan, ada dia kembung sikit, dia sengit-bingit kan. So benda ni dia cantik lah, tali kau lebih mempat. Bila tali lebih mempat, kau dapat banyak masuk lagi tali ke dalam spool. Nampak? Cakap pun dah boleh. So bila dia mempat, tali dapat lebih sikit lah dalam spool sebab dia dah padat kan. So tanpa membuang banyak masa, kita unboxing. Tengok ni, sebenarnya aku dah buka lah. Aku dah buka, dah test lah, dah try yang memang marvelous. So ini dia. Ya, okay, alright. So kosong. So dia keluar dia macam ni lah. Dia keluar dia macam ni, nampak lah. Sekejap. Okay, ni dia. So kita kasih ke dia macam ini. So ini dia punya dia punya alat dah, line winder. Okay, so ni bawah ni untuk pelekatkan pada meja. Macam pakai gaya macam Allen key lah konon. Nampak dia pusing. Ya, pusing. So ni dia punya, oh ada ni lah, boleh modify ni. Macam nak. Then dia ada bagi kau screwdriver, ada bagi screwdriver. Then datang ni apa benda tah, apa benda kan. Ni ada dua. Okay, ada benda ni. Sudah ada nut dah, betul nut. Okay, cara penggunaan dia amat mudah. Cara penggunaan dia, so ni kau letakkan di meja. Alamak, nampak? Okay, kau letakkan di meja. Okay, then pasang ni dia punya shaft. So ada screw kat sini. Ni ada screw shaft dia. Okay, nampak? Screw ni akan masukkan dekat sini. Yeah. Alright. Then screwdriver yang dia bagi. Okay. Ni so pilih contoh okay, Dr. Bread 10LB. So aku kasih rapat, dan pakai nut dia untuk lock. Okay, so korang tengok kan, dia ada macam parit sikit longkang dia. So dia akan berkembung di sini lah. Jalan. Okay, so tension ni okay, untuk kita, dia punya tension kan, dia punya tekanan dia untuk kita adjust dia dekat sini. Ada punat dia dekat sini, nampak kah? Okay, ni dia akan mengawal tahap bebanan untuk korang keluar. Okay, contoh ni aku free kan dia. Okay, aku free, korang tengok aku tarik. Okay, so bila aku ketatkan, dia ketat lah. Konon-kononnya Star Trek lah. Nampak? Okay, so inilah function dia nanti untuk korang masukkan tali dekat spool. So bila dah macam ni kan, okay, so terbalik. So bila dah macam ni, korang boleh lah masukkan tali ke dalam mesin. Silap. Okay, ni adalah expert graphite. So kau boleh masukkan, dan kau gulung sampai siap. Macam tu lah caranya. So bila itu cara untuk line winder lah, untuk kau masukkan tali ke dalam spool.
So kau boleh adjust tension lah kat sini. Dan karau punya skru bagi dia masuk. Okay, untuk fungsi line winder pula, line winder recycle ni untuk korang masukkan tali ke dalam bekas tali dia balik. Contohnya korang nak tukar tali lain lah kan, korang nak tukar tali lain, korang tak nak pakai tali tu. So apa korang perlu buat, korang perlu cari satu black tape untuk korang lekatkan balik tali. Korang boleh ni tau, sebenarnya boleh pakai balik macam bekas ni kan, walaupun dia tak ada tali. So simpan dulu tali yang lama kemas-kemas. Okay, contoh kat sini kan, okay, lock dia, kasih the lock. Then ambil mesin yang korang nak simpan tali. Contoh macam ni kan, ni adalah Shimano Bantam XJ, Bantam XJ add-on drag clicker. Alamak, meracik bosku. Okay, contoh aku nak tukar tali lah, aku nak tukar tali Bantam ni kan. So aku keluarkan dia, ambil black tape, cari gunting. Aku cari gunting tak jumpa, so aku pakai pisau je lah. Okay, Alhamdulillah. Dan korang tapekan dia pada bekas nak simpan tali ni, apa tadi panggil, okay, tapekan dia so dia berlapik lah. Macam ni. Then ini release dia punya pull, so ketatkan sikit. Okay, then korang gulung sampai habis. Nampak? Mudah kan kerja? So ini untuk kita simpan balik tali lah. Yang ni pula untuk korang masukkan tali. So kau boleh adjustkan lah. Macam tadi kan kau tengok dia lancar je kan. Sekejap, sorry. Ni lancar je kan. Okay, tengok. Okay. So kalau kau nak kemas, kau ketat sikit dia punya tension tu, bagi tu ketat sikit. Nampak? Drag pun bunyi. Okay, masuk tali. Dia ketat sikit, so tali masuk kemas lah. Alright, simple je, tak rumit. Okay, so kebaikan dia screw winder ni senang untuk korang servis reel. Kalau korang nak servis 100% kan, kau nak cuci tali, kau nak simpan reel untuk jangka masa panjang macam sekarang ni kan. Sekarang ni kat tempat aku ni ombak, last time aku tengok, aku turun sebelum ni dalam 2-3 hari lepas dalam 0.8, 0.9 lah. So aku expect aku boleh turun main land base tepi-tepi laut. So bila aku turun memang teruk lah, ombak kuat, tempat aku nak diri pun dengan air tak ada. So ombak tu datang, dia punya merecik hawa bosku, padu. Aduh, pasal aku belum buat sebab apa, aku baru nak masuk baru nak buka luar, nak masuk dalam klip kan, step back kena des. Aduh, so air laut ni korang tahulah, dia berbisa sikit. So barang-barang besi ni sensitif. So kalau korang land base pun selalunya tak adalah teruk sangat kena air kan. Setakat air dari tali tu boleh dimaafkan lah. Tapi kalau dah kena simbah sampai pasal lencun kan, nak mancing apa macam tu, so dia bahaya lah. Bahaya, takut kau kena ombak, tergelincir jatuh air, lepas tu kena sedut kan. So orang kata mencegah lagi baik daripada mengubati. Lepas tu kalau tengok sekarang ni aku banyak main haruan lah. Haruan paling ok lah, selamat. Tapi nak main haruan pun kena hati-hati juga sebab banyak pak tongkol. So basically itulah function dia, line winder dan line recycle. Itulah nama tu, line winder dan recycle. Sebab apa, macam bagi aku lah, aku share sikit lah. Kalau korang nak dengar, korang rasa benda tu penting, korang ambil lah. Kalau korang rasa benda ni mengarut, korang just dengar je lah kan. Okay, macam aku, cara aku main kan. So firstly, basically aku akan tengok air punya swell, tinggi air, paras air. So aku akan kaji dulu sebelum aku turun, aku akan tengok. So kalau tinggi ni, kalau kuat macam ni aku akan main dekat mana. Kalau kuat macam ni aku main, contoh kalau macam rendah swell dia dalam 0.0
hingga 0.5 tu agak okey lah. So aku akan main sederhana ni, macam aku akan main road 26 LD, aku akan main 1016, aku akan main light ke bawah lah. Then tali pula depend kalau aku main light jig, aku akan ambil tali yang halus. So selalunya aku akan pakai tali ni lah untuk land-based jigging. Aku akan pakai Fireline 10LB. Fireline 10LB ni aku minat lah sebab harga dia pun murah, dalam berapa puluh, dalam 70, lepas tu dia ada dalam 300 yard. So tali ni 10LB nipis lah, dia tak nipis tak tebal. Okey lah. Sebab apa? So ni tali ni darat 8. Sebab apa aku memerlukan tali yang nipis? Sebab bila macam aku nak main light punya jig kan, light punya jig selalu aku pakai dalam 7 gram hingga ke 7 gram hingga ke 16 gram lah, sedap-sedap paling. Sebab aku nak jig tu cepat jatuh ke dasar, tak banyak rintangan air, senang aku nak main kan. Sebab basically kalau main micro jig ni aku akan target sama ada ikan laju, ikan yang jenis menyambar macam talang, GT. So aku tak kisahlah sebab ikan-ikan tu selalu dia akan jarang lah dia nak lari ke dalam tempat-tempat menyorok, sebab tempat aku land-based pun tak ada tekun kan. So kalau aku main target aku kerapu, jenaha, so aku akan pakai tali kasar sikit, tak adalah kasar mana, 15 LB paling kuat pun aku akan banyakkan sikit leader, dan aku akan pakai leader kasar sikit lah, 20 LB ke 25, 30 kan. So bila aku merancang aku punya iklan dulu. So bila aku plan macam tu kan, aku nak main macam mana, so mesin aku terhad. Kadang aku nak main kasih tas kan, so bila aku tahu Aichu ni nak main besar, so bila nak main besar aku akan memerlukan tali 20 LB lah, sebab aku nak pump keluarkan dia dari structure kan. So aku perlu tukar tali. Bila aku nak tukar cara manual kan, nak masukkan dalam ni paling busuk boleh masuk 100 meter, 100.5 kan. So lebam jugalah kau nak masuk kat tali manual kan. Bila kau masukkan macam ni, dia berpintal macam aku cerita pagi tadi kan. So aku terpaksa lah invest sikit, kerana terpaksa beli ni. So ini adalah long term investment. Harga dia pun boleh tahan keras lah, depend lah sama ada korang rasa berbaloi atau tidak, terpulang pada korang. So tu aku share sikit lah aku punya experience, aku punya pengalaman lah aku kenapa aku memerlukan ni. So terpulang pada korang nak pakai atau tidak. Kalau korang rasa okey boleh pakai, korang rasa patut untuk invest beli ni, korang boleh belilah. Kalau korang rasa korang boleh pakai tradisional, tak ada masalah, boleh pakaikan juga. So aku pun tak tahulah, aku dah lama tak buat ikan ni, dah lama tak anyih. Ingat nak pergi mancing pun hujan, ombak, aku pun jadi malas kan. So tengoklah tahun depan New Year kan. Tahun baru, tengok tahun baru punya macam mana dia punya perjalanan. Kalau okey cun alhamdulillah lah. So aku punya kayak pun masih dalam R&D. Aku masih malas aku cerita panjang. Okey, itu saja. So gerak dulu Papa Roger, tengoklah kalau ada gambar ikan arwan tu hujung-hujung musim punya lah finishing. Okey, itu saja. Gerak dulu Papa Roger. Assalamualaikum.